Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Muhammad Afiq dalam segmen Tanya Pakar @Anur. Hari ini hari Jumaat 23 hari bulan Oktober 2020. 10 pagi. Hari ini seperti biasa dalam kehidupan norma baharu, kita akan membincangkan tentang isu-isu berkaitan dengan kesihatan semestinya bersama pakar di hospital, Pakar Anur Bandar Baru Pagi. Baiklah, masih di era COVID-19, teruskan anda semua mengamalkan kehidupan norma baharu dalam memutuskan rantaian COVID-19 pada hari ini. Baiklah, seperti yang dimaklumkan kepada semua, PKPB sudah mula dikuatkuasakan bermula pada hari ini. Bermula pada sebelum ini di Selangor, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur bertujuan untuk mengawal semula keadaan memandangkan kes semakin menunjukkan peningkatan yang mendadak sejak kebelakangan ini dan diharapkan semuanya dapat bertabah buat seketika. Semoga usaha ini dapat menurunkan kembali kadar kebolehjangkitan pesakit yang dijangkiti di semua tempat khususnya di Malaysia. Pada 10 hari bulan 10 2020, Ahad yang lepas merupakan Hari Kesihatan Mental Sedunia. Maka hari ini kita akan memperbincangkan tentang isu kesihatan mental kepada anda semua. Semestinya pelbagai persoalan yang akan dibincangkan dalam isu kita pada hari ini. Baiklah, hari ini jangan lupa 3 perkara yang akan anda perlu untuk lakukan. Pertama, jangan lupa tunjukkan sokongan anda kepada kami dengan menekan butang like. Dan kedua, jangan lupa utarakan soalan-soalan anda ataupun pandangan-pandangan anda yang boleh anda kongsikan kepada kami untuk kami pertanyakan kepada panel pakar kita pada hari ini. Dan jangan lupa sharekan live ini kepada rakan-rakan anda, pada keluarga anda supaya semuanya dapat mendapat input yang baik untuk kita amalkan dalam kehidupan kita dalam norma baharu pada hari ini. Baiklah, dengan tajuk kesihatan mental, di manakah saya? Bersama saya merupakan seorang panel yang tidak asing lagi yang akan memperbincangkan tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu Prof. Datuk Muhammad Hatta Shahrum, pakar psikologi, pakar psikiatri dan ahli kluster perubatan Akademi Profesor Malaysia. Apa khabar, Prof? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Afiq, sihat? Alhamdulillah saya sihat saja. Macam mana perkembangan Prof hari ini? Ya, Alhamdulillah. Sesuai dengan usia, sesuai dengan zaman, sesuai dengan norma baru ini. Alhamdulillah, saya nampak Prof juga sedang bekerja dari rumah ya, sebab Ya. kita pun digalakkan untuk berada di rumah dalam kita memutuskan rantaian COVID-19 yang sedang melanda negara baru-baru ini. Agak kritikal juga ya, Prof. Ya, ya. Okey, Prof. Sebelum kita memulakan segmen kita pada hari ini, Prof, saya ingin menerangkan terlebih dahulu bagaimana perjalanan kita ini akan berlangsung, Prof. Pada permulaannya, kita akan berbincang antara bersemuka. Saya akan bertanyakan beberapa soalan kepada Prof untuk Prof jawab kepada saya, dan juga yang keduanya kita akan buka soalan kepada para penonton kita yang sedang menonton live kita pada hari ini, Prof, untuk Ya, mereka terima kasih. pengetahuan yang jawapan daripada apa yang persoalan yang mereka terbuku di hati macam tu, Prof. Okey, Prof. Okey, Ya, tanpa membuka, saya akan memulakan segmen kita pada hari ini. Okey, untuk soalan pertama, Prof, dengan tajuk kita punya segmen pada hari ini iaitu kesihatan mental di manakah saya, menurut Tan Sri Datuk Hisham ya, sehingga bulan Mei 2020 tahun ini sahaja KKM telah menerima sebanyak kira-kira 8,380 panggilan telefon, Prof, dan 46.8% majoritinya adalah panggilan yang berkenaan dengan masalah stres, iaitu kesihatan mental, berkaitan dengan kesihatan mental, Prof. Dan menunjukkan bahawa masalah kesihatan mental ini boleh dikatakan masalah yang major ataupun masalah besar bagi rakyat Malaysia kita pada ketika ini. Tambah-tambah lagi dengan keadaan ekonomi yang agak mencabar dan juga keadaan kesihatan yang juga begitu bahaya kepada rakyat Malaysia pada hari ini. Sebagai permulaan, Prof,
apakah yang dimaksudkan dengan kesihatan mental untuk Prof kupaskan pada hari ini, Prof? Ya, pertama saya terima kasih kepada Anur, Sultan Pakar Anur, dan juga terima kasih kepada para penonton yang kita tak nampak dari sini. Sudi membuka telefon ataupun laptop mereka. Baik, kita terus kepada slide pertama. Ya, saya nak berpantun dulu untuk memulakan kita ni ya. Ada jual pantun, Prof. Pantun jiwa ya, Afiq. Ya, pantun jiwa, Prof. Ya, dengan pena serta juga pensil dicatat ilham menulis buku. Jiwa insan tidaklah terpencil, berpadu jasad dan juga kalbu. Dicampur pelajar dengan rapi, bahan kimia di makmal indah. Urus stres boleh dikendali bila difikir semua ranah. Wow. Kalau dalam kelas saya, Afiq, orang tepuk, ini tak payah tepuk lah ya. Slide jadi apakah yang dimaksudkan dengan ranah? Cuba slide kedua, Afiq. Slide kedua ya? Ya, slide kedua. Ya. Ini slide keempat, slide kedua. Okay, Prof ya. Okey. Ini yang kita maksudkan dengan ranah ataupun domain. 4 domain yang boleh kita fikirkan dalam diri manusia, iaitu ranah biologi, ranah psikologi, ranah sosial dan ranah spiritual. Keempat-empat ini semuanya tergabung dalam diri manusia. Kita tidak boleh pisahkan. Mereka bersepadu dan mereka bergabung dalam diri manusia. Bila kita cakap tentang kesihatan mental, maka kita akan bercakap tentang keempat-empat ranah ini. Ya, seterusnya, slide ketiga. Jadi, kita lihat manusia ini dia ada kognisi dia ada fikiran, pengetahuan yang sepatutnya waras dan matang, itu dalam ranah yang kita sebut psikologi, iaitu kognisi. Seterusnya mesti ada emosi dia, mood, perasaan, dan emosi ini adalah ikhlas dan tenang dalam diri manusia. Seterusnya kita lihat tentang kecerahan spiritual, spiritual enlightenment. Ini sepatutnya berlaku dalam diri manusia untuk dia ada kesihatan mental. Walaupun orang itu tidak beragama, tetapi dia boleh ada kecerahan spiritual walaupun dia tidak beragama. Sebab itu orang yang beragama mestilah ada. Ada orang yang beragama tidak mempunyai kecerahan spiritual, itu ada masalah ya. Seterusnya keempat ialah kesejahteraan sosial yang sepatutnya menjana kemakmuran insan. Ya, seterusnya slide keempat. Dalam Quran disebut, kita lihat ayat ini, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bermaksud ia itu orang-orang yang beriman dan tenang kalbu-kalbu mereka dengan zikrullah. Sesungguhnya dengan zikrullah tenanglah kalbu-kalbu. Ini dalam surah Ar-Ra'd ataupun maknanya guntur ya. Guntur iaitu thunder ya, guntur ayat 28. Seterusnya silakan Taufik. Okey, untuk soalan yang seterusnya Prof Ya. Okey, macam mana, apa hubungan antara stres dengan kesihatan dan gangguan mental, Prof? Baik, stres ni adalah satu istilah yang umum dan bila kita kaitkan dengan kesihatan ataupun gangguan mental, kita lihat stres itu yang stres yang bersangatan dan kronik. Kita boleh lihat slide yang seterusnya, yang kelima ni. Jadi dalam diri manusia ada peranan neurofisiologi, peranan otak dan juga kelenjar sewaktu stres. Ini semua pelajar perubatan mesti tahulah ini, Afiq ya. Ini benda yang asas basic kita ajar ni. Iaitu dalam otak manusia dia ada amigdala, dia ada hipotalamus juga dalam otak manusia.
Dan seterusnya di dasar otak manusia ada kelenjar pituitary dan akhir sekali ialah kelenjar adrenal iaitu terletak di puncak ginjal. Ini dipanggil sebagai hypothalamus pituitary adrenal axis, axis. Keempat struktur ini terlibat. Jadi sementara kita duduk ini, kita ada semacam stres. Afiq pun ada sikit stres, saya pun ada sikit stres. Kenapa? Kerana kita satu webinar ya. Kalau kita terbatuk pun orang dengar. Jadi kita ada sikit stres ya. Betul. Macam mana yang bagus, ada stres yang tak bagus. Kita lihat seterusnya. Afiq. Okey. Jadi stres kita ni yang kita ada ni Afiq dengan saya ni kita stres ringan namanya. Stres ringan yang sementara. Ringan ya. Ringan ya. Ini diperlukan dalam hidup untuk kebahagiaan. Betul. Lepas sesi ni, lepas lagi 40 minit ke setengah jam tu, kita rasa alhamdulillah bahagialah. Jika kita buat dengan baik, kita rasa bahagia. Jadi stres ringan ini, pertama, dia selamat dan tanpa mudarat, tidak memudaratkan. Okey. Kedua, fikiran orang yang melalui stres ini, mengalami stres ini, dia boleh terus matang, fikirannya matang. Ketiga, perasaannya tenang walaupun dicabar. Stres ni mencabar ketenangan perasaan kita, tapi akhirnya dia boleh terus tenang. Keempat, membawa kebahagiaan dalam hayat. Kelima, akhirnya dapat hikmah daripada pengalaman ini. Stres ringan ni macam katakanlah orang muda nak kahwin kan. Orang muda nak kahwin. COVID nak kahwin juga kan. Itu stres ringan. Ya. Maknanya stres ringan ni boleh kita katakan sebagai stres yang menolak kita lebih ke hadapan, Prof. Ya. Dia boleh kata macam necessary stress atau necessary anxiety. Bila ada stres, dia mula ada anxiety, kebimbangan. Kita akan lihat nanti ya. Ini namanya stres ringan yang sementara. Kita lihat yang bahaya, stres yang bahaya pula. Okey. Baik. Ini stres berat yang kronik. Okey, bro. Tidak diperlukan untuk kebahagiaan. Saya tulis ini tidak kenapa masa itu bila orang melalui stres yang kronik itu maknanya lama. Ya, lama. Dia lama tu memakan masa yang lama hingga memudaratkan hidup dia. Memudaratkan badan dia. Jadi pertama berbahaya jika berterusan. Kedua, fikiran yang berkecamuk. Fikiran dia mula berkecamuk lah pasal dia jadi kronik. Tiga, perasaan yang bimbang. Bimbang ni anxiety ya. Kebimbangan anxiety. Empat, dia bawa kesengsaraan dalam hayat. Dalam hayat dia sementara. Dia tak bahagia. Tapi kelima, jika semua ni boleh dibereskan, insya-Allah ada hikmah daripada pengalaman ini. Itulah kronik. Maknanya ini merupakan kontra untuk stres yang ringan tadi. Mungkin yang stres berat ni dia menjurus kepada orang kata apa, keburukan kepada seseorang tu bila dia gagal mengawal, ataupun stres yang dia fikirkan tu bukan keperluan bagi dia, Prof. Macam tu. Ya. Okay, tetapi dalam hidup ni ada ketika kita mengalami stres yang kronik ni. Sebab tu kena atasi secepat mungkin. Betul. Okey, Prof. Untuk yang macam Prof sudah terangkan kepada kita sebentar tadi ada beberapa kriteria ataupun jenis stres stres yang ringan dan juga stres yang berat Untuk soalan seterusnya, apakah penyakit mental utama yang perlu untuk kita ketahui, dan macam mana, soalan yang paling asas lah bagi saya rasa semua orang ingin tahu, macam mana kita nak tangani stres tersebut, Prof? Ya, cuba kita lihat slide seterusnya. Kecelaruan mental ini dalam bahasa Inggerisnya mental disorder Kita di Malaysia kita gunakan istilah kecelaruan. Disorder ini kecelaruan. Kalau di Indonesia dia tak guna celaru, dia ketawa. Saya pernah memberi ceramah di Indonesia, kecelaruan dia orang tak faham. Dia panggil gangguan mental. Di Indonesia Di Indonesia. Tak apa, ini cara mereka kita boleh faham. Cuma saya tidak guna gangguan kerana gangguan bermakna disturbance
jadi mental disturbance boleh juga, tapi lebih tepat disorder. Order is the opposite of chaos. Order, chaos, lawan dia. Oh, Chaos, okay. order, disorder, kecelaruan, bercelaru ya. Okay, Prof. Ada dua kelompok kecelaruan mental. Satu, akalnya waras, dan kedua, akal tidak waras. Jadi slide ini menunjukkan misalan beberapa kecelaruan akal waras, iaitu satu kemurungan, depression. Ini depression yang kita panggil sebagai ringan. Kebimbangan, anxiety pun ringan. Obsessive compulsive disorder, kecelaruan obsesif kompulsif, dan juga kecelaruan panik. Ini akal masih waras. Tapi kalau makin serius, dia boleh hilang kewarasan. Kita lihat seterusnya slide ke-9. Kita lihat kecelaruan mental, akal yang tidak waras. Ini pelbagai jenis psikosis seperti skizofrenia, kecelaruan mood, Dwi Kutub. Mood ni afektif, boleh sebut kecelaruan afektif, dan kecelaruan delusional disorder ya. Ini semua serius. Ini orang yang mengalami ini tidak waras. Dia hilang kewarasannya. Ada banyak lagi ya. Dia punya jenis dengan sub jenis dia. Sebelum saya lupa ya, Afiq. Prof. Klasifikasi penyakit mental ni lebih kurang 300 jenis dan sub jenis dalam dunia 300, sekarang. Prof. 300 penyakit Banyak mental. tu. Wow. Dari ringan Aku juga saya. Ya. Okey. Ya, seterusnya. Ya. Rawatan, Prof. Ya, rawatan ya. Kita ada terapi biologi ataupun terapi biofizikal seperti farmakoterapi. Kita ada terapi psikologi seperti psikoterapi. Kita ada terapi sosial seperti terapi kumpulan ataupun kelompok. Ataupun ada tu disebut sebagai social therapy, iaitu dalam masyarakat tu, dalam kumpulan sosial itu menjadi pembantu dalam rawatannya. Dan kita ada terapi spiritual seperti terapi psikospiritual. Jadi banyak jenis lah. Ada ketika kita lakukan farmakoterapi ditambah dengan psikospiritual terapi. Ada ketika kita lakukan farmakoterapi dengan psikoterapi. Ada ketika kita tak gunakan farmakoterapi langsung. Kita hanya lakukan psikoterapi saja ataupun terapi psikospiritual. Ada. Jadi ini disesuaikan dengan pesakit dan penyakit yang kita rawat. Maknanya terapi bagi saintifik nama dia punya tu ada macam farmakoterapi ni terapi biologi. Ya. Terapi psikologi ni terapi macam contohnya macam mana, Bro? Ya. Okey, yang terapi sosial ni terapi secara berkumpulan lah. Ya. Dan spiritual ni lebih kepada menyentuh kepada keagamaan macam tu, Prof, ya? Ya, ada. Spiritual ni orang tidak ada agama pun boleh mengalami ataupun kita lakukan psikospiritual terapi tanpa agama pun. Boleh juga ya? Boleh, pasal orang tu dia spiritual, manusia ni spiritual. Ada agama tu agama lah. Nanti saya tunjuk slide akan datang. Kita tunjuk bagaimana yang agama dan bagaimana yang tidak ada agama. Ya, silakan yang ke-11. Ya. Ini dia. Ya, peranan psikologi, sosial dan spiritual dalam rawatan. Pendekatan spiritual ini bagi orang Islam. Kita ada salat, kita ada ruqyah, ada zikir dan juga doa-doa ma'thur. Ma'thur ni maknanya doa-doa yang sahih dari Rasulullah SAW. Ya. Kalau sekarang ini kita kena pastikan kita punya pendekatan psikospiritual, doa-doa kita mestilah sahih. Ya, sahih. Dan yang bagusnya sekarang di dalam dunia, khususnya di Malaysia, ramai orang lebih sensitif terhadap kesahihan sesuatu doa. Ini bagus sekarang ni. Ruqyah pun ruqyah pun
orang sensitif. Ini cara Islam ke tidak? Kalau 50 tahun, 60 tahun dulu orang tak kisah. Pergi mana-mana bomo, pawang, dukun je. Cara apa pun tak kisah. Tapi sekarang ni orang sensitif, bagus. Ya, Maknanya dan pendekatan sosio-spiritual, ini pendekatan sosio-spiritual. Kita jangan fikir orang berpenyakit jiwa ni, dia kimia otak saja yang tak berimbang. Jangan fikir bahawa orang yang berpenyakit jiwa ni dia masalah saraf saja. Jangan fikir orang berpenyakit jiwa ni psikologi saja, cara fikir perasaan dia. Tetapi kita kena tengok perangai, akhlak dan sikap dia. Ya? Kalau orang tu perangai tak elok, katakan seorang pekerja, ya, employee, pekerja, perangai tak elok, semua satu pejabat, satu hospital susah, pening kepala kena dia, dia penyebab orang lain stres. Yelah. Ya, dan dia sendiri akhirnya, dia sendiri pun berpenyakit ni. Jadi akhlak kena baik, sikap. Kita akan lihat hadis nanti lepas ini. Silakan. Kita masa tak lama ni kita sebelum okey. Ini dia hadisnya. Ini hadisnya sahih insya-Allah. Dari Nawaz bin Sam'an Al-Ansari bahawa ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan dan dosa. Maka baginda SAW bersabda, maksudnya kebaikan, al-bir ialah akhlak yang mulia. Husnul khuluq ini akhlak yang mulia. Dan dosa, al-ismu, ialah sesuatu yang menggelisahkan jiwamu. Jiwamu ni nafsaka bahasa Arabnya. Ya. Tentu engkau tidak suka hal itu nampak di tengah-tengah manusia. Jadi sesuatu benda yang dosa ini bukan saja dia menggelisahkan jiwa manusia, jiwa kita, tapi kita tak suka orang tengok perbuatan dosa kita. Itu maknanya dosa. Jadi di sini akhlak penting, kebaikan akhlak dan juga kita menolak dosa. Ini penting untuk mencari ketenangan jiwa dan kesihatan mental kita. Ya, seterusnya, jadi ini satu lagi kelompok dinamakan sebagai terapi ekspresif terapi. Ada dua saya sebut sini. Pertama ialah biblioterapi, iaitu rawatan menerusi pembacaan prosa dan puisi untuk menghilangkan stres atau penyakit yang dihidapi. Ini biblioterapi. Biblio ni bahasa Inggeris dari Latin, maknanya buku. Macam kita kata Bible kan, Bible tu buku lah, biblio, terapi buku. Macam tu. Biblio. Bible. Bukan baca Bible bagi orang. Okeylah, baca Bible untuk ketenangan jiwa kan. Tapi maknanya menerusi pembacaan, Prof, ya? Ya, prosa dan puisi. Sebab tu saya mulakan dengan pantun tadi. Maknanya ada fungsi pantun juga dalam, ya? Itu tua ni bukan sembarangan je. Betul. Patutnya bila kita baca pantun, tak ada orang tulis pantun, tak ada orang tulis sajak mencarut-carut. Kalau ada tu memang orang tu penyakit jiwa lah. Ya. Ada Hafiz, saya tengok orang yang sengaja mencarut-carut kan. Jiwa dia tak tenang lah tu, tak tenang ya. Sebab kita bila kalau mengarang pantun pun kita menjaga bahasa, tata bahasa kita. Dapat menenangkan sedikit kita punya memberi ketenangan juga kepada minda kita, Prof, ya? Ya. Dan yang kedua, ini lagi hebat, terapi penulisan. Rawatan menerusi ekspresi perasaan dan fikiran dengan cara menulis yang boleh menghilangkan stres. Jadi Afiq, ini untuk generasi Afiq lah, generasi anak-anak cucu-cucu ni. Gunakan baca buku, banyak baca buku, gunakan telefon pintar pun tak apa. Tapi orang tua macam saya ni banyak kali suka pegang buku. Dan menulis. Dan saya cadangkan menulis tu bukan apa ni kita mengetuk skrin telefon pintar untuk menulis. Bukan tu saja. Dengan tangan jari kita dengan pena atau pensel, tulis dalam buku nota yang fizikal.
ambil satu buku nota, 2 buku nota untuk setahun. Catatlah perasaan kita situ. 5 tahun akan datang kita baca, ketawa lah apa yang kita kita rasa ketawa. Maknanya kita, Ya. Prof galakkan untuk kita antaranya menulis diary macam tu, Prof? Ya. Itu pun salah satu cara kita boleh melatih diri kita untuk menulis, perbanyakkan menulis di rumah. Alhamdulillah, saya sendiri sebagai penulis atas meja saya ni banyak kertas-kertas nota yang memang saya filekan untuk bahan buku-buku saya yang akan datang ni, insyaAllah. Mesti menulis pakai pensil, pakai pen dengan jari sendiri, bukan mengetuk pen saja. Betul, Prof. Kalau tak, Allah Ta'ala tak sebut Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada hikmah dah, tu panjang lah. Tentang Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq ini 1 jam webinar tak cukup. Kemudian ada satu lagi surah Al-Qalam, kalam, pena tu. Pen. Ya. Kenapa Allah tak sebut tu semua? Mesti ada hikmah yang memanjang sepanjang zaman. Okey, kita teruskan. Kalau tak habis ni, Afiq. Okey, Prof. Ini slide yang ke-13, yang slide terakhir, Prof. 14. Ni grup yang akhir ni, ya. Ini tentang apa, Fiz? Tentang, ini saya nak tekankan, dia ada umumnya dalam dunia ni ada dua saja jenis insan. Afiq, ada dua, macam mana pun ada 2 kelompok besar. Tapi kalau kita nak kata ada sub kelompok, subgroup, subtypes, memang banyaklah. Tapi 2 kelompok besar. Satu, insan Rabbani. Insan Rabbani. Ini manusia yang rapatkan diri dia dengan Tuhan. Dan di sini bagi saya, orang Islam jelas. Kerana di Quran dan hadis. Mereka yang dari agama lain pun, mereka yang beriman pada Tuhan, tapi ikut cara-cara lain pun, itu style dia, kita kena hormat. Dan orang yang insan Rabbani ini adalah orang yang pertama sekali dia mestilah ikhlas dengan Allah Ta'ala. Dia mesti ikhlas dengan Tuhan. Dipadukan dengan dia beramanah. Dia mempunyai amanah. Dan dia seorang yang adil. Dalam hidup ni, Wallahualam, dalam hidup ni, Afiq, bagi saya, 3 ni susah. Susah sangat nak jaga. Nak ikhlas pada Allah, susah. Nak jaga amanah, mak suruh buat ke, bapak suruh buat ke, kawan suruh buat ke, bos suruh buat ke, jaga amanah, bukan senang. Dan berlaku adil pun susah. Kalau orang kita sayang, kita beri lebih. Orang kita tak suka, kita tak beri langsung. Itu kan kan. Rabbani. Kita lihat yang seterusnya, insan Rabbani. Tak, seterusnya. Slide seterusnya. Ya, ni syaitani. Ya. Insan syaitani. Jadi kalau tadi kita kata dia ada ikhlas, ada amanah, ada adil, yang ini manusia ini dia engkar. Dia engkar kepada Tuhan. Kemudian dia angkuh. Keangkuhan, ketakaburan, takaburnya iblis, syaitan, itulah membuat iblis, syaitan merasuk manusia. Dan Allah Ta'ala mengizinkan untuk seketika. Tetapi orang yang beriman, orang yang beramal saleh beriman, orang yang rapat dengan Allah Ta'ala, orang yang menuruti sunnah Rasulullah SAW, syaitan sukar nak kacau, iblis sukar nak kacau. Dan orang yang insan syaitani dia ada aib. Dia buat kerja ni mengaibkan diri dia, mengaibkan kumpulan dia, mengaibkan negara dia. Kalau dia seorang pemimpin politik, seorang menteri, kalau dia menteri syaitani, macam inilah dia angkuh, dia aib dan seterusnya. Tapi kalau dia menteri Rabbani, menteri Rabbani dia ikhlas, dia ada amanah dan dia adil. Pilih mana satu tak? Ini contoh saja, Prof. Contoh saja, Prof. Okey, Prof. Untuk soalan yang seterusnya, Prof.
Saya ada terbaca juga ya berita dalam akhbar pada Ya, ya. 14 Mei 2019 Prof, seorang remaja 16 tahun melakukan undian sama ada perlu atau tidak untuk beliau bunuh diri kerana Ya, ya. masalah yang dialaminya Prof. Ya, ya. Malangnya undian menunjukkan bahawa dia perlu bunuh diri berdasarkan undian yang telah diundi oleh rakan-rakan dalam sosial media, Ya, dan dia lakukan perkara tersebut Prof. ya, ya. Dan sebenarnya Prof, persoalannya media sosial sebenarnya apakah peranan media sosial dalam memainkan peranan apa orang kata mengawal isu stres ini Prof, Ya, ya. dalam menjaga kesihatan mental kita. Ya, sebelum saya jawab tu, kita rasa sedih, kita merasa sangat sedih lah dengan apa yang berlaku pada bulan Mei tahun lepas tu. Ya, Ah, kita sedih. Kerana bagi kami doktor perubatan, bagi kami pakar psikiatri, kita percaya bahawa setiap nyawa itu adalah mulia, setiap nyawa itu berharga. Dan betul. setiap manusia yang bermasalah jiwa perlu ditolong, perlu dibantu, kerana bila dia sihat, semua manusia akan manfaat. Saya nak sebut di Betul. sini bahawa dari sudut keuangan, kalau kita melabur, bila kita melabur RM1 melabur RM1 untuk membantu orang yang berpenyakit jiwa, khususnya katakan depression, kemurungan, kita melabur RM1, pulangan dia ialah RM5. Itu telah dikira oleh World Health Organization, Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Kita melabur RM1, Afiq, melabur RM1, pulangan dia untuk manusia dan dunia adalah RM5. Ini orang tak sedar. Ramai orang tak sedar ni. Ramai orang mengutuk apa orang tu hilang, orang itu orang tak betul kepala lah, apalah, ketawa ramai. Tak, sebenarnya tolong seorang berpenyakit jiwa, tolong seorang yang kemurungan ke kebimbangan. Kalau kita boleh sebut RM1, pulangan dia RM5 untuk dunia. Ya. Betul. Baik, kita tengok slide yang kumpulan slide yang akhir, lagi 4 akhir ni. Jadi media sosial era COVID-19 ini, dia sepatutnya mempromosi kesihatan mental. Sepatutnya menghilangkan stigma penyakit mental. Stigma ni maknanya sesuatu perkara yang membawa kepada rasa malu, rasa hina. Stigma. Ini saya tak sempat di sinilah, tapi saya mengajar student saya dengan etimologi stigma. Maknanya dari mana perkataan stigma ni datang? Etimologi namanya, ya. Dia datang dari perkataan Greek, Yunani 2000 tahun dulu. Masa itu disebut stigma, maknanya kalau orang itu seorang penjenayah dah dihukum, seorang penjenayah, dia akan cap di belakang badannya, cap itulah namanya stigma. Itu cap menghina. Masa itulah. Jadi sepatutnya kita menghilangkan stigma penyakit mental. Menstabilkan keadaan sosiopolitik. Ini pun boleh menyusahkan kesihatan mental kita. Keadaan sosiopolitik kita yang terombang-ambing ini, yang tidak stabil ini, menjadi masalah bagi negara. Kita nak ingatkan menteri-menteri kita, ahli-ahli politik kita tu, dia tak habis-habis melobi. Dia tak kisah tentang tak kisah sangat. Dia buat kisah lah, tapi tak kisah sangat tentang apa yang berlaku pada rakyat yang sedang dijangka 1 juta lebih nanti yang tidak ada kerja nanti. Dan kita punya kelompok kemiskinan akan bertambah. Ini bukan cakap kosong, ini semua statistik. Jadi kita nak ingatkan ahli-ahli politik kita yang selalunya tak dengar lah webinar seperti ini. Kita nak dengarkan menteri kita sampai Perdana Menteri bahawa cukuplah perangai yang memualkan itu. Tengoklah rakyat yang sengsara ni. Semalam saya dengar satu webinar Australian National University, boleh buka dan dengar. Dan yang sampaikan ini adalah Dr. Muhammad Abdul Khalid. Kata yang tak terkesan sangat
dalam COVID ini ialah dua kumpulan. Pertama, orang yang kaya raya tak terkesan, dan kedua, politikus tak terkesan. Kenapa? Dia ada kerja. Betul. Jadi kita rasa, bila kita rasa simpati, empati dan kita berdoa, insya-Allah kita dapat pahala. Jangan tak kisah tentang sejuta orang yang tidak ada kerja sekarang ini. Orang muda. Sebab tu Afiq, alhamdulillah, Afiq duduk situ ada kerja kan. Ada kerja. Bro. Alhamdulillah. Alhamdulillah di Anur ni masih lagi baik, Prof. Amin. Doakan ya. Amin. Saya pun dalam lembaga pengarah Anur ni, saya tahu apa yang berlaku, insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Keempat, menjana pemulihan sosioekonomi. Dan kelima, menyampaikan rahmah untuk dunia. Jadi, kepada cyber troopers, saya nak cakap ni, cyber troopers, tahu cyber troopers kan? Bahasa Melayunya apa? Bahasa Melayunya Laskar Siber. Laskar Siber. Laskar Siber. Ini bahasa istilah kamus dewan yang sudah dibakukan. Golongan Laskar Siber yang jahat-jahat ini, yang tak ada kerja nak buat, dia diupah oleh orang-orang yang jahat juga, yang menabur fitnah, menabur perbohongan dalam media sosial. Mereka ini tidak membantu langsung untuk mempromosi kesihatan mental. Mereka tidak membantu langsung untuk menstabilkan keadaan sosiopolitik. Mereka tidak membantu langsung dalam menyampaikan rahmah untuk dunia. Bagi saya, mereka inilah jahat dan menyusahkan kesihatan mental rakyat biasa seperti Afiq dan saya. Dan selalunya mereka tak ikuti webinar seperti ini. Tapi kalau mereka ikuti, saya ingatkan, anda yang makan duit haram kerana dibagi oleh orang-orang yang jahat untuk melaburkan fitnah, ada dua dosa. Pertama, duit haram. Kedua, buat kerja jahat. Ya, okey. Teruskan, Afiq. Seterusnya. Okey, ini tulisan saya, boleh nampak tak tulisan saya? Ini saya conteng ni masa masuk dalam Facebook saya. Akaun Facebook. Ini bahasa. Sebab itu saya sebut tadi. Bahasa yang indah memakmurkan jiwa. Bahasa yang jelek, apa itu Afiq? Bahasa yang jelek? Bahasa yang jelek menggersangkan jiwa. Menggersangkan jiwa. Menggersangkan jiwa tu macam mana, Prof? Lebih gersang jiwa kita. Kalau kita berbahasa jelek, kalau katakan saya cakap di sini, cakap mendarut, cakap istilah-istilah yang memualkan orang, ya. Jadi itu menggersangkan jiwa saya, menggersangkan jiwa orang yang mendengar. Gersang kan? Infertile gersang, ya. Tapi kalau kita cerita tentang benda-benda yang baik, benda-benda galakkan, positif dan seterusnya, dia akan memakmurkan jiwa. Saya harap sesi kita ini memakmurkan jiwa kita dan juga jiwa mereka yang menjadi penonton, insyaAllah. InsyaAllah. Bahasa Inggerisnya adalah graceful language, enriches the soul. Vulgar language impoverishes the soul. Kiranya ini adalah rumusan bagi apa yang telah Prof huraikan sebentar tadi, iaitu peranan-peranan media sosial dalam era COVID-19. Sepatutnya berlaku. Kita habiskan slide tu, kita sembang sikit. Ada satu lagi. Ini dari Bhagavad Gita. Bhagavad Gita ini adalah skrip ataupun kitab orang Hindu. Maksudnya tentang hasrat dan kemarahan. Maksudnya dia yang sebelum meninggalkan jasadnya belajar untuk mengatasi bisikan hasrat dan kemarahan ialah seorang wali dan berbahagia. He who before he leaves his body learns to surmount the promptings of desire and anger is a saint and is happy. Jadi kita kena belajar, Afiq orang muda kena belajar sekarang. Saya orang tua boleh lagi belajar. Kita belajar ni bagaimana kita nak jaga diri kita supaya tidak menjadi, kalau bahasa Arabnya syiddatul ghadab. Syiddatul ghadab ini rage bahasa Inggerisnya, iaitu kemurkaan, kemarahan yang bersangatan.
Sesekali marah tak apa, pasal itu manusia biasa marah. Tapi marah yang sederhana. Betul. Dan juga jangan kita melayan sangat desire kita. Desire ni adalah keinginan nafsu syahwat. Ini kita ya. Okey, last sekali, akhir sekali. Akhir sekali, Prof. Ya, ini akhir sekali. Ini dari Gautama Buddha pula. Ya. Tentang menjaga diri dan orang lain. Maksudnya, apabila menjaga dirimu, engkau menjaga orang lain. Apabila menjaga orang lain, engkau menjaga dirimu. Ini sebiji. Maksudnya, kita jaga kita. Afiq ya? Kita jaga kita. Ini dalam agama Buddha ada ajaran. Apabila engkau menjaga dirimu, engkau menjaga orang lain. Apabila menjaga orang lain, engkau menjaga dirimu. Okey, itulah 19. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu ada antara peranan-peranan media sosial yang sepatutnya berlaku ya, seperti yang Prof telah kongsikan sebentar tadi. Baiklah Prof, untuk sesi yang seterusnya, saya ada menerima beberapa soalan ya daripada kita punya penonton yang sedang menonton kita pada hari ini, iaitu antaranya ada soalan saya bacakan Prof ya. Soalannya agak panjang. Afiq, skrin boleh buka skrin tak payah pakai PowerPoint lagi lah kan? Maknanya kita pakai macam ni je kan? Ya, okey. Okey, boleh. Boleh, saya nonton sekarang. Okey Prof. Antara soalan-soalan yang saya boleh bacakan, dalam era COVID-19 ini sudah ramai seperti yang paling terbaru ya Prof, seperti sebelum ini di Sabah ada yang sudah mula membunuh diri ya Prof, di usia 62 tahun kerana beliau dijangkiti COVID-19, dan ada juga ramai yang kehilangan pekerjaan, yang terpaksa bekerja jauh, ataupun ada ahli keluarga yang terpaksa kata orang tu terlibat dalam pengurusan COVID-19 ini Prof. Jadi sebagai ataupun individu yang terlibat dalam secara langsung menguruskan COVID-19 ini, bagaimana individu tersebut boleh mengawal kesihatan mental mereka, dan apakah peranan-peranan ahli keluarga ataupun sahabat-sahabat mereka terdekat dalam mengawal kesihatan mental ini daripada terus berlaku lebih teruk Prof? Ya, kita perlu tengok latar belakang ya. Pertama, lelaki ke wanita. Kedua, itu jantina. Jantina pertama, kedua usia muda ke, muda macam Afiq ke, tua macam saya. Orang tua 65 tahun ke atas, dia mudah dapat depression, kemurungan. Macam saya lah, saya dah dekat 70 lah. Dia mudah mendapat kemurungan ya. Jantina usia ketiga ialah masyarakat dia dan agama anutan dia, kepercayaan dia. Adakah dia percaya Tuhan, adakah dia ateis, adakah dia agama apa, Islam, Hindu, Kristian ke. Ini semua perlu kita lihat secara terperinci. Ada wanita, dan wanita adakah dia single, dia bujang, ataupun dia berkahwin, ada suami. Kalau dia ada isteri, adakah isteri dia menolong, suami menolong ke tidak? Kita tahu dalam kelompok ibu tunggal sekarang ini, dalam kelompok ibu tunggal sekitar 80% ibu tunggal mengalami satu jenis stres, sangat tertekan jiwa mereka bila mereka memikirkan masa depan, sekarang dan masa depan mereka dan mereka. Ini semua kena ambil. Okay. Jadi apa yang kita boleh lakukan ialah kita tahu bahawa di rumah sakit dan di tempat-tempat klinik banyak kemudahan ini, orang kata sudah semakin sukar ya, mana tertekan. Sebab itu kita lihat sekarang ini banyak NGO dan orang-orang perseorangan yang pergi ke Sabah untuk membantu. Ini bagi saya mereka adalah orang yang sangat mulia lah, jiwa mereka untuk membantu ketika sekarang ini. Jadi kita kena
sama kerja sama-sama pihak kerajaan, NGO, rakyat dan seterusnya. Dan di situ kita sebagai rakyat kita perlu lihat bahawa kita janganlah apa yang disebut sebagai menunjuk-nunjuk kebaikan ataupun kesenangan yang kita ada. Jangan menunjuk. Kita tidak boleh apa yang saya sebut tadi, menunjuk dengan kata bahawa jika kita senang, orang lain susah, jangan menunjuk. Maksudnya untuk kita sama-sama membantu. Betul, menjaga sensitiviti orang ramai, Prof. Ya. Okey, soalan kedua saya boleh bacakan. Sekiranya macam ada, mungkin perkara ini ramai juga yang melakukannya. Dalam keadaan menghadapi stres saya lebih suka mengambil jalan untuk mengabaikan ataupun buat tak tahu tentang perkara ataupun masalah yang kita hadapi itu, Prof. Jadi adakah cara tersebut sebenarnya betul dalam kita berdepan dengan masalah itu ataupun tidak, Prof? Ya. Buat tak tahu ni ada dua makna mungkin kita ambil soalan tu sebagai soalan lah, bukan dari peribadi Satu denial maknanya kita penafian. Kita menafikan kita ada masalah. Okey, mungkin bagus, mungkin tak bagus. Yang keduanya ialah kita satu jenis escapism. Kita mahu lari dari masalah tu. Dua-dua ni ada risiko. Saya cadangkan bila ada masalah tu, kita hadapi dia, kemudian kita boleh memandang kecil masalah tu. Kita boleh tak mau menyusahkan fikiran kita, diri kita, boleh, tak masalah. Cuma bila ada masalah, jika kita menafikan masalah itu, kita bimbang masalah itu akan terus berkembang, jadi membesar. Jadi akhirnya bila kita sedar balik, masalah itu dah terlalu berat untuk diri kita. Jadi bagi saya, bukan tak boleh buat tak tahu saja. Aku buat tak tahu, akhirnya lepas 5 hari, lepas 5 jam, lepas 5 minggu hilang lah. Okey, itu nasib baik lah. Itu nasib baik lah kamu boleh buat macam itu kan. Tapi dalam masa sama, jika masalah tu makin membesar, kita tak boleh lari lah. Maknanya kita kena kenal pasti apakah masalah yang kita hadapi sebenarnya. Ada perkara masalah boleh diselesaikan dengan sendiri dan ada juga masalah yang kita perlu juga tak nak kena selesaikan. Walau apa sekalipun, Prof. Okey, Prof. Saya rasa mungkin itu antara persoalan yang kita dapat terima daripada kita punya para penonton. Selebihnya mungkin kita boleh bawa ke sesi yang akan datang, Prof. Sebab masa kita pun agak buru kita sekarang ni, sebab kita pun sudah hampir 1 jam kita bersiaran langsung. Alhamdulillah, sebenarnya banyak perkara baru yang boleh kita perolehi pada hari ini sedar tak sedar berkaitan dengan isu kesihatan mental. Walau bagaimanapun, masa ini peruntukan tidak mencukupi untuk kita mengupas pelbagai lagi perkara yang untuk kita perbincangkan dalam live kita pada hari ini. Baiklah, Prof, sebelum menutup sesi kita pada hari ini, mungkin ada beberapa pesanan yang boleh Prof sampaikan kepada para penonton, Prof. Kita sama-sama semua sekali seluruh rakyat Malaysia kena berdoa pada Allah yang Maha Esa, Allah yang pengasih penyayang, Allah yang Maha Pencipta, Allah Ta'ala yang sebenarnya dia yang menentukan segala-galanya supaya negara kita dan juga dunia seluruhnya akan satu hari yang terdekat ini dapat keluar dari kemelut COVID-19 ini. Kita rasa sedih bila mendengar kematian yang berlaku di Malaysia dan di luar negara. Jangan kita mengutuk-utuk negara yang besar-besar, yang hebat-hebat, tapi banyak kematian berlaku, jangan kita kutuk mereka. Sekarang di Malaysia ini Allah beri dugaan. Satu ketika kita we were doing fine, we were doing well.
Hanya dalam 2 minggu lepas saja, 3 minggu lepas. Kita nombor 95 dalam senarai negara-negara yang mengalami jumlah pesakit COVID dan kematian. Kita nombor 95. Amerika yang kita yang ke bawah sekali, dan kes baru setiap hari itu sangat rendah jumlahnya kan. Sekarang semalam kita nombor 88, kita dah naik balik dah. Kita dulu dalam beberapa bulan 6, bulan Mei kita nombor 40-an. Turun, sekarang kita naik balik. Jadi ini semua Allah nak mengajar kita supaya kita ni tawaduk. Kita jangan sombong. Kedua, kita sama-sama menjaga diri kita. Bila jangan keluarlah. Ya, kerana bila kita keluar tu kita menyumbang kepada risiko. Kita kena bila kita sebut tentang wabak ni, mana kuarantin lah kita. Sebab tu rakyat marah bila melihat orang-orang yang ada nama melanggar peraturannya sendiri. Rakyat marah bila orang-orang yang ada agama, yang mengajar agama, mereka melanggar ajaran-ajaran agama mereka sendiri. Itu yang kita kena jaga, ya. Dan akhir sekali, kesihatan mental ini sangat berharga. Jangan sekali-kali menghina mereka yang berpenyakit mental, kerana apa? Anda tidak tahu bila masa anda. Cuba bayangkan orang yang kemurungan ringan pun sukar nak buat kerja biasa. Kemurungan yang ringan. Kemurungan yang ada 3 tahap. Ringan, sederhana dan teruk. Mild, moderate dan severe. Jadi jangan memandang rendah, menghina orang yang berpenyakit mental. Itu pesanan 3 saya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Baiklah Prof, terima kasih banyak-banyak kepada Prof Atta atas kesudian meluangkan masa bersama kami di Hospital Pakar An-Nur. Kepada anda semua, selain kita jaga diri kita daripada dijangkiti dan menjadi ejen penyebaran COVID-19, kita juga harus ingat supaya jangan menjadi pencetus stres kepada sesiapa pun. Jangan pentingkan diri, patuhi SOP. Jangan keluar rumah sekiranya tiada keperluan. InsyaAllah kita boleh berjaya memutuskan rantaian COVID-19 suatu hari nanti, Prof. Baiklah Prof, saya rasa itu saja sesi live kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi kerana meluangkan masa bersama kami. Baiklah Prof, bagi yang ingin mendapatkan konsultasi yang lebih lanjut berkenaan dengan kesihatan mental anda boleh saja mendapatkan sesi kita bersama Hospital Pakar An-Nur. Jumpa mana-mana sahaja di hospital kita untuk mendapatkan sesi tersebut. Dan sehingga kita bertemu lagi di masa akan datang, ingat, anda ada persoalan tentang kesihatan, jangan lupa tanya pakar at An-Nur. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Wassalamualaikum.